Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah berkat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan kembali untuk kita bersua muka untuk sama-sama kita teruskan kembali dalam kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita akan sambung bacaan kita pada muka surat yang ke-597, itu pada surah Hatim kan. Itu tadi ya, surah Hatim. Minggu depan kelas kita baca pada surah Al-Bayyinah. Di malam ini kita baca surah Hatim insyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kiram Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما
Alaysa Allahu biahkamil hakimin. أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah. Surah yang selalu lazim selalu kita baca. Nak kita baca surah ni syok biasa ya. Senang kita baca ni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi kita baca surah yang mula dari ayat dia, surah At-Tin ni, wat-tini waz-zaituni ya. Wat-tin, tin ya, ta ya. Sabdu jangan tebal, biasa nipis saja. Wat-tin, tin, ta ya, wat-tin. Macam buah tin lah, buah tin tu buah tin lah ya, buah tin. Kita sini buah tin, jadi lebih jelas sikit tin. Wazaitun, zai wangi sikit, bagi hamas ya, zai. Jangan wazai, zai wazaitun. Nak beza dengan dal yang bersama dengan huruf dal tu, yang pendek, dan tak pergi beza itu ya, yang ada titik dan dia tu zal, yang ni zai. Jadi dia bawa ni sikit wazai ya, jangan wazai biasa ya, yang macam biasa dia kena bawa ni sikit hamas ya, wazai. Hari itu kita pun dah sebut ya, pada sesi kita yang lepas kita dah sebut. Jadi bila watin ta wazai zai, dia biasa saja, tak boleh tebal nipis. Sebab kita sebut minggu lepas, sesi minggu lepas, tak silap kita sebut huruf tebal iaitu kita sebut ya, istilah dia sifatul huruf dia hari itu kita sebut itba', hari itu kita sebut. Betul kan? Minggu lepas itba'. Jadi huruf itba' tu dia ada mengandungi 4 huruf ya, yang kita sebut minggu lepas iaitu shad, dad, ta, za. Itu 4 itba'. Mana dia? Huruf itba' ni dia mesti kena, dia punya huruf kita tu kena mengalun lekat ke atas tu bila kita sebut. Lidah kita tu kalau boleh kita keliling tu bagi melengkung ke langit-langit mulut kita. Itu itba'. Ya. Dan itba' tu adalah tu masuk dalam huruf isti'la. Isti'la yang kita sebut 7. Dalam 7 tu dibahagi lagi menjadi huruf itba', diambil 4, dicikau 4, jadi belen 3. Huruf itba' ni jadi 4, jadi 4 daripada 7 huruf isti'la. Jadi bila kita baca malam ni watin wazaitun, nipis dia tak boleh jadi itba', tak boleh tebal ya, sebab tak termasuk itba'. Jadi kita apa? Shad, dad, ta, bukan ta, ta. Jadi kena tebal, yang ni ta, jadi kena nipis ya. Habis bila nipis macam mana? Dia tak boleh tebal, maka bila nipis ni maka disebutlah ia sebagai huruf infitah. Disebut sebagai infitah. Infitah ni supaya macam Fatihah kan? Ya. Supaya ini apa nama ni Fatihah kita baca, mana dia terbuka maksudnya. Sedangkan itba' minggu depan kita sebut tu makna dia melengkung. Dia melekat di langit-langit mulut lidah kita. Tapi bila infitah ni makna dia terbuka. Maksud terbuka, lidah kita sendiri tak boleh nak melekat ke atas. Jadi keliling lidah kita pun tak boleh nak melengkung ke langit-langit mulut. Itu nak kita boleh bagi bezakan antara ta dengan ta. Jadi kalau hak tebal tu wattariqa kan? Ayat tu ta, jadi itba' tebal. Tetapi bila ta, maka dia infitah. Ya, mana terbuka lidah kita tak melekat. Bila disebut ta, lidah kita tak melekat ke langit-langit. Lidah kita pun tak melengkung keliling lidah kita, langit-langit mulut kita tak. Kemudian za itu juga, lidah kita pun tak melekat ke langit-langit, terbuka. Mana dia renggang. Jadi bila kita baca atau kita bunyikan satu-satu daripada huruf hijaiyah ni ya, maka dia renggang antara lidah kita ni dengan langit-langit mulut tu renggang. Dia tak rapat, dia tak melekat. Ya. Ta. Lidah kita tu dia hidup ke langit-langit kita. Ta. Tapi mana? Ta. Ringan, simple, terbuka. Jadi dia tak melekat untuk nak bezakan. Ya. Jadi kalau huruf itba' tu ada 4,
maka huruf infitah ni tolak 4 jadi 20 daripada 29. 25. Jadi selain daripada yang 4 tadi tu yang kita sebut tu dia ta, sa, da, ta, da tu, maka yang lain tu adalah infitah. Mana dia bukan nipis, ya, tak tebal macam tadi tu. Jadi ta dekat sini tak boleh kita baca wati, tapi wati nipis. Lidah kita kena betul. Namun bila dia masuk yang kedua, waktu di sini, waktu tu itbaq. Sad, dot, ta. Ini itbaq yang paling atas. Ya, paling terangkat ke atas minggu lepas kita sebut. Itbaq dibagi berapa? 4 minggu lepas kan. Hak paling terangkat ke atas. Kemudian agak ke atas dia terangkat. Ya. Kemudian dia turun sikit ke bawah. Kemudian yang last kali yang nombor 4 tu paling rendah ke dasar mulut kita atau dia turun, dia nipis. Bergantung kepada baris dia. Sekarang ni yang kedua ni, baris dia baris dhammah. Waktu baris dhammah. Bila baris dhammah baris hadapan, maka dia adalah menjadi yang paling terangkat ke atas. Jadi tak boleh baca nipis. Waktu risi, waktu biasa gitu saja, tak boleh waktu risi, tapi waktu. Sebab dia baris dhammah. Waktu risi tu. Minggu lepas kita sebut apa? Ada? Kalau kita sebut dengan kawan-kawan kita tanya, lagu tu dia tadi. Tapi kita apa? Tu dia. Bila kita tekan sikit, dia berat. Betul? Tu dia biasa sebut dia apa? Bila kita sebut, tu dia. Betul tak? Mana dia tu cukup dia punya kuat. Mana dia faham dia maksud tu lebih dalam. Ya. Jadi kena tebal situ. Pasal apa tebal? Dia termasuk huruf isti'la dan pula berbaris dhammah pada hadapan waktu. Jadi tebal. Ya. Ingat yang tadi itu 4 dengan 25. Bila tebal tu 4 itbaq, kemudian 25 bagi dia bela daripada 29 tu, mana infitah tu buka, rendah. Lidah kita tak dapat ke atas. Bila kita try cuba buat sendiri tu, dia ni lidah kita tu melekuh naik kita. Lagi-lagi mulut kita. Awal-awal kita letak lidah dah tegak tu tak ada bunyi. Kalau lidah kita tak angkat ke atas, ni tak bunyi. Betul? Tuan-tuan kan? Kalau lidah tak angkat ke atas tak bunyi ni. Dia letak lidah dulu bunyi. Bukan dulu bunyi. Letak lidah bunyi kan? Wahada tadi di belakang wazai. Wazai. Tapi hal nombor 3 ni, ayat 3 ni, wahada lidah sikit ujung dah keluar. Wahadal, ya, baladin amin. Jadi lebih je. Jadi malam ni kita tengok antara itbaq dengan infitah, ya, di perlawanan antara dua. Tebal dan juga melekat lidah kita ni ke langit-langit mulut dan juga turun ke bawah rendah daripada langit-langit mulut kita. Infitah, ya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Laqad huruf apa? Isti'la. Minggu lepas kita sebut isti'la. Masuk huruf tebal. Isti'la dan itu masuk qaf. Laqad sifat qalqalah kat situ pula. Jadi qa huruf isti'la. Qa baris dia baris fathah. Maka dia rendah sikit turun hal nombor 2. Agak terangkat ke atas. Bukan paling terangkat ke atas, agak sikit terangkat ke atas. Sebab apa? Dia baris fathah, bukan baris dhammah. Macam tu tadi. Ku, du. Itu dia tebal. Tapi yang ni qa. Ya. Ta. Tala'al bad. Akan duduk. Betul tak? Tenang buat dulu kan? Jangan. Jangan tebal dalam tu. Ta. Kemudian qa. Laqad, jangan laqad. La. Dia macam bunyi dia macam wak-wak pula dah. Tak ada begitu. Laqad dia turun bawah sikit daripada baris dhammah tadi. Ini baris fathah. Laqad khalaqana laqa. Qaf pula situ sukun mati. Bila sukun jadi turun hang bawah, dia jatuh. Dia punya level dia paras yang ketiga turun dia. Ya.
Maknanya dia mulut kita, dia rendah turun ke bawah. Tapi dia tak turun ke pangkal. Sebab apa? Huruf isti'la kat sini, dia huruf qaf, sukun, mati. Khalaq. Qaf. Sama, qaf yang tadi awal tadi, berbaring di atas, baring fathah. Laqad. Qaf. Kemudian yang kedua di huruf qaf dia, khalaq. Qaf tu mati, sukun. Maka dia tu ke bawah pula. Ya, turun lagi ke bawah dia. Sebab huruf istilah dia masih lagi tebal, tetapi karena dia berbaris sukun, berharakat sukun, maka dia turun grade dia jadi nombor 3. Mana dia tak berapa tebal. Ya. Jadi suara dia agak rendah. Insana fi ahsani taqwim. Halaf tu pun qaf juga tu disukun mati kat situ. Mana dia suara dia agak rendah. Ya. Turun ke bawah pula. Jadi yang nombor 3. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Sa pula tu wa 'amilus shalihat. Iaitu nombor 2 juga macam tadi. Macam laqad kha. Wa 'amilus shalihat bari fathah. Bari atas. Mana dia? Suara dia tu dia agak ke bawah, turun daripada tadi yang paling teratas. Ya. Mana dia? Suara dia tak boleh tinggi sangatlah. Dan tak boleh rendah sangat. Mana di parai daripada yang atas paling yang teratas tadi. Ya. Falakum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Gha, ghin. Ghin masuk tak huruf istilah? Ghin. Gha. Ghin. Masuk tak? Masuk tak? Masuk huruf istilah. Masuk huruf istilah juga. Jadi bila masuk huruf istilah ghin kat sini, maka dia termasuk juga jatuh nombor 2 tadi daripada huruf istilah bahagian dia tu. Sebab balik fathah sama macam qaf tadi, sama macam dengan sad tadi. Ini ghin pula, gha. Jadi gha kat situ tak boleh nak cekau sangat. Tak boleh ke dalam sangat. Dia turun bawah sikit dalam keadaan yang wajar-wajar suara dia, tak boleh nak terbaik sangat. Ya. Ajrun gha. Gha. Dia Fatihah ada kita baca tu. Ya. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakim. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi di sini kita tengok huruf isti'la tu dia ada 7. Kemudian daripada 7 itu dibahagi menjadi 4 bahagian. Paling teratas, kemudian agak teratas, kemudian dia turun agak ke bawah, kemudian 4 dan 4 paling ke bawah sekali. Daripada 7 huruf isti'la itu, maka diambil pula dari huruf isti'la itu 4 sad, dad, ta, dha dijadikan sebagai itbaq. Dia lebih lagi tebal daripada isti'la itu sendiri. Huruf isti'la itu sendiri dia terangkat tinggi, tetapi nak lebih tebal lagi dia jadi sebagai huruf itbaq dari 4 sad, dad, ta, dha. 4. Ya. Jadi huruf itba' itu adalah bahagian termasuk dalam bahagian huruf isti'la. Maka oleh karena itu huruf hijaiyah kita ni yang kita baca daripada 29 huruf hijaiyah ni, maka dibahagi pula menjadi kepada 3 bahagian ataupun 3 macam. Huruf hijaiyah daripada alif sampai ya tu 29 tu. Yang kata tadi huruf itba' tu ada 4 ta, dan juga yang nak 25 bagi bagian tadi masuk dalam huruf iftitah tadi. Ya. Mana huruf yang terbuka bila kita baca tu, mana huruf tu huruf hijaiyah 29 tu, maka dibahagi pula menjadi 3. Yang satu tu dibagi huruf hijaiyah ni yang paling besar. Jadi bila kita bunyikan huruf dia, makhraj huruf tu, maka dia menjadi lebih besar dibanding huruf-huruf yang lain. Iaitu bila berjumpa bila huruf tu iaitu huruf isti'la dan juga huruf itbaq, dia paling besar dari kita. Yang kedua, dia besar saja, tapi tak paling, tak terbesar, tapi dia besar saja. Ya. Besar saja. Bila mana? Iaitu huruf hijaiyah ni, semua huruf hijaiyah yang bersifat dengan sifat isti'la dan juga sifat dengan sifat iftitah tadi. Mana dia huruf yang terbuka. Ya. Sebab tadi kita kata dia nanti ilmu isti'la itu huruf tu tebal. Tetapi dalam yang tebal itu hak paling tebal lagi itbaq 4.
bila yang 4 ni jadi yang teratas, paling besar. Ya. Jadi semua huruf hijaiyah kita ni, ya, termasuk yang bersifat isti'la dan itba' ni, maka dia menjadi yang paling besar. Kemudian yang kedua, daripada huruf hijaiyah ni, semua huruf hijaiyah ni bila kita bunyi suara dia jadi besar bila mana huruf itu bersifat dengan sifat isti'la dan juga sifat infitah. Ya. Mana sifat isti'la dan infitah, dia tak masuk itba' sebab itba' nombor 1. Kemudian yang ketiga iaitu yang paling kecil. Yang kecil bila mana huruf hijaiyah, semua daripada huruf hijaiyah 29 tu, ya, bersifat dengan sifat infitah sahaja, ya, selain daripada yang termasuk ke dalam huruf isti'la dan juga huruf itba'. Infitah tadi. Jadi sekarang ni kita nak tengok ni, infitah ni 25, itba' 4 jadi 29, isti'la 7. Dalam huruf isti'la ni ada lagi 3 huruf yang tak masuk dalam huruf itba'. Pasal huruf itba' ni tengok yang keliru. Huruf itba' sad, dad, ta, za. 4. Mana ada baki berapa lagi 3? 3. Apa lagi? Kha, ghain, qaf. Jadi 3 huruf isti'la ni dia jatuh masuk duduk dalam huruf infitah. Sebab tu yang kita kata hasilkan dari yang kedua tu, bacaan yang hijaiyah kita jadi 3. Satu hak paling besar, kedua besar, ketiga paling kecil. Hak besar tu masuk dengan hak 3 tadi huruf isti'la yang tak duduk hak nombor 1 dalam huruf itba', iaitu kha, ghain dengan qaf. Namun ghain dengan qaf ni termasuk huruf isti'la, walaupun dia duduk dalam huruf infitah, tetapi dia lebih tebal daripada 22 lain daripada huruf infitah tadi itu. Sebab asal dia masuk dalam huruf isti'la. 25 huruf infitah, 3 dalam infitah tu ada 3 huruf isti'la. Kha, ghain, qaf. Mana bila campur dengan hak 22 lagi bagi infitah tu 25 huruf tu, maka 3 ni lebih tebal daripada 22 lain tu. Kerana asal dia daripada huruf isti'la. Boleh tak? Boleh, insya-Allah nak belajar. Ini semua pekat kita mengaji belajar semua dulu nanti pekat lupa belakang atau tidak. Kita ingat semula lah. Mana nak ingat dekat umur kita ni buat lupa macam-macam memang ada tak? Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi kita kena ingat itu ya. Jadi bila tebal jatuhnya yang paling besarnya bila berbaris di atas lah, berbaris di atas bunyi jadi besar. Ini dia tak masuk yang kita kata tadi itba' apa nama isti'la infitah. Daripada huruf hijaiyah tadi kita kata dibahagi pula 3, hak paling besar, kemudian hak besar, kemudian yang kecil. Yang paling besar bila mana dia punya huruf itba' tadi berbaris di atas. Ini yang keliru ni. Sebab tadi kita abang tu isti'la dia bagi 4. Yang ni yang dibagi 3 ni daripada huruf hijaiyah. Jadi hak besar tu bila duduk baris di atas. Contohnya bila ta. Ya. Surah Fatihah kita baca. Last kali ghairil maghdubi 'alaihim walad ta. Kalau duduk dalam huruf isti'la, ta ni jatuh nombor berapa? Jatuh nombor 2 sebab baris fathah baris atas. Nombor 1 mesti baris di baris depan. Ini kalau ada disebut isti'la, tapi bila huruf hijaiyah jadi di nombor 1. Sebab dia baris di atas. Ya. Walad ta jadi tebal. Kalau baca walad dalil pula dalil tak boleh dalil. Kemudian bila nombor 2 bila mana dia punya huruf yang kata tadi itu yang bersifat daripada semua huruf hijaiyah ni yang bersifat isti'la dengan infitah. Makna dia hak 3 tadi itu jadi ikrar tu. Ghain, kha, qaf. Jadi yang tu dia jadi besar saja. Dia tak paling besar ke atas, besar saja. Ya. Lepas tu bila kita tengok kalau ada contoh, misalnya contoh tengoknya macam as-saffah. Saffah. Kha ni termasuk dalam hamas juga. Itu salah satu dia tu dulu. Memang sifat dia tu sifat hamas tu dia tetap ada.
kha tu masuk dalam satu daripada huruf isti'la tadi tu, hak tiga tu. Itu jadi besar dia bila mana dia duduk di antara tu huruf isti'la dan huruf infitah, maka dia besar saja, bukan paling di atas terbesar tu ya. As-saffat tak boleh buat sangat, tak boleh ya. Baris dua pada mari baris dia fathah ya, baris fathah sebab huruf yang tadi kita kata sebagai huruf yang masuk dalam infitah daripada tiga huruf isti'la tadi. Contoh kita kata tadi macam situ tu. Taqwim ya. Mana dia jatuh nombor 2 besar. Sebab kha, ghin, qaf huruf isti'la, tetapi disebabkan karena baris dia sukun ya. Maka dia jadi besar. Dia bukan jadi kecil besar, tak paling besar. Bila kecil pula ke bawah, dia suara tu paling bawah tu belas kali itu ya. Bila mana huruf hijaiyah kita ni, hak kita pada semua daripada 29 huruf hijaiyah kita ni ya. Bila dia bersifat dengan sifat infitah, mana dia tak masuk isti'la dan juga tak masuk itba'. Dia kelas 3 tu, isti'la, itba', infitah. Jadi bila satu saja infitah saja selain daripada isti'la dan itba', maka dia adalah kecil suaranya ya. Kecil saja. Apa dia yang kecil dia? Contoh dia, bila contoh huruf infitah ni selain daripada itba' yang 7 tu ya, dan juga bukan isti'la dan itba' 7, contoh dia apa lagi? Lain daripada yang 4 tu. Shad, dad, ta, dha, kha, ghin, qaf. Apa dia? Wa. Apa lagi? Jim, ja, dal, da, ma, nun, na, wa, ja, da, ma, na, a. Jadi kecil, tipik ya, kecil je, ingat. Jadi bila kita baca, contoh di depan ain, ya'lamun, ta'malun, ya'kulun. Dia tak boleh tebal. Dia tengah-tengah kalangan kita, kalangan sahabat-sahabat kita, bila huruf ain dia cekor sungguh-sungguh. Lain dia tak berapa di sana. Ain ni ada setengah-setengah tu dia cekor sungguh-sungguh ni sampai sini ni. Dia garau habis cekor ni sampai dia nak cekor. Dia kan? Inna ya'ad. Dia macam mana? Dia ambil sungguh-sungguh dia cekor ain. Tu bahasa kat sebab dia jadi kelas jadi di bawah. Jadi nombor 3 dia bagi dia budaya dia kecil saja. Lepas tu bila kita tengok, kita perhati ya, bila kita tengok para qari ya, qari apa nama ni, para al-muqarri baca ni daripada syekh-syekh yang luar negara antarabangsa daripada Arab, bila kita dengar tu dalam keset dan telefon kita tengok ain depa tu dia kecil ya, dia tak cukup besar kita. Kadang-kadang macam kata tak jelas, depa ni tak punya ain betul-betul ke? Dia baca biasa aja, ta'malun, tak ada ta', macam kita ni sampai ta'ma, sampai begitu. Dia baca dengan biasanya sebab dia jatuh kepada daripada huruf hijaiyah tu. Dia masuk infitah, dia tuan buat 3 kecil dia. Ta'malun, ya'malun. Dia baca begitu je. Ya, tuan lagi perhati tengok. Mana dia baca kalau kita ya'ma, ya sampai kuat sungguh kita cakap. Jadi biasanya ta'malun. Ya, kita perhati tengok ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah bila sifat-sifat tu kita dapat cam. Okey, insya-Allah ya. Dengan kehendak izin Allah SWT, insya-Allah tambah cantik, tambah elok, tambah baik ya. Tambah molek kata kita insya-Allah. Kita usaha sedaya upaya kita insya-Allah. Yang ni teori kita ni, bila faham teori senang bila kita buat praktik ya. Jadi ada perbezaan di antara isti'la, itba' dan juga infitah ya. Tidak tu jangan keliru. Minggu lepas kita buat 4 tu, yang tu dia isti'la sahaja dibagi pada 4. Kemudian bila daripada 1 sampai 29 hidayah tu dibagi 3 pula. Hak paling besar ya, hak besar di atas. Kemudian hak besar saja dia tu nombor 2. Kemudian hak 3 itu paling kecil. Paling kecil mana dia masuk 25 huruf infitah tadi. Tapi jangan lupa dalam infitah tu ada 3 huruf isti'la, kha, ghin, qaf. Maka dia lebih tebal sikit daripada
Yang lain 22 huruf iftitah. Itu dia. Nah, insya-Allah Allah salli ala sayyidina. Watini wa zaitun. Ya, para ulama kata ni bila Allah mulakan ayat Al-Quran ni dengan watin wa zaitun, ya, supaya baca wadduha, kita baca ni wal asri, ya, wal fajri. Mana dia Allah Subhanahu wa taala di situ Allah, ya, bersumpah dengan sesuatu benda hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbagai-bagai penafsiran daripada ulama kita yang disebut. Maknanya di sini Allah SWT mempertegaskan maknanya Allah bersumpah dengan buah tin, ya, Allah bersumpah dengan zaitun, ya. Maknanya barakah daripada buah tin, barakah daripada buah zaitun ini dengan berbagai-bagai hikmah, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa turi sinin, ya, wa turi sinin maknanya Sinan, ya. Tur, kita ada sebut ni, ya, Bukit Tur Sinan, ya, Tur Sinan, mana? Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan inilah termasuk dalam negeri yang aman. Yang negeri aman ini iaitu negeri Makkah, ya. Al-Makkah, makna dia Makkah itulah, ya. Wa hadzal baladil amin, ya, balad negeri yang aman damai, ya, sejahtera, penuh sentosa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqnal, kami telah menjadikan, kami telah menciptakan manusia ni, insan, fi ahsani taqwim, dalam rupa bentuk keadaan sifat kelaku ni, dalam penciptaan ni, bentuk rupa kejadian dengan sebaik-baik. Itu kita tak boleh hina orang, duduk hina orang ni dia tak elok. Kita serupa dia kan. Dia apa Allah jadikan daripada ayat, kita pun daripada ayat juga. Bukan kawan tu jadikan daripada debu, kita daripada sagu. Betul tak? Kalau kita dijadikan Allah SWT daripada api lain, itu kawan syaitan lah kok. Ya. Sama ada di antara kita. Ya. Semua makhluk ni yang ada di muka bumi ini semua Allah jadikan daripada ayat. Sama. Jadi kita hina orang apa? Kita semua ni Allah jadikan daripada ayat yang paling hina. Tak ada siapa yang mulia. Hina semua. Jadi sama aja. Kita semua dilahirkan Allah, dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat mani, semua ayat yang hina. Hina, ya. Hinggakan sekiranya berterabur tu berselerak jatuh di atas tanah, atas debu, atas pasar ni, ya. Ayam pitik hewan merasa pun tak berpatut. Hina semua kita. Tapi kita yang merasa kita ni hebat. Merasa kita ni Allah SWT. Oleh Allah kata kita ni hina semua. Sumpah aja. Inilah yang menjadi standard bagi kita manusia. Bukan standard Allah Subhanahu wa taala. Standard yang kita letak sendiri. Dia punya grade ukuran ni, ketetapan ketentuan ni yang kita letak sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala letak, kita letak sendiri. Kita maha kata lah. Ya. Kalau orang duduk, contoh kata lah. Kalau orang duduk di Tariah ni, ya, kadang bagi kampung besar ni, kita selalu duduk kata gitu kan. Contoh, kita ni paling elok dengan hak karya-karya yang lain, betul tak? Ahli masyarakat kita ni paling elok masyarakat lain. Penduduk-penduduk kita ni paling elok pada masyarakat yang lain. Lain daripada penduduk daripada ni, masjid kampung besar ni, dia jatuh lembut luar macam hak kata tadi tu. Istialah dia cepat dengan kita tadi. Semua betul tak? Anak kita paling elok. Betul tak? Itu standard manusia. Di mana saja belahan dunia mesti yang itu. Ada. Rumah kita rumah orang, rumah kita paling elok. Walaupun rumah kita gubuk, rumah orang lain banglo, tapi pada kita punya elok. Betul tak? Orang rumah kita, rumah kita elok. Betul tak betul? Betul lah. Kalau tak betul, tak tahan sampai gelap 50 tahun. Paling elok betul tu. Harta benda aset yang kita punya miliki ni,
Hak kita paling elok banding orang. Tubuh badan hak kita ada ni, kita ada perasa ni, hak kita lebih elok, lebih baik, lebih kuat, lebih sihat, lebih bagus banding orang lain. Begitu juga pakaian kita, semua itu. Siapa letak standard ni? Kita yang letak standard ni. Tidak. Ni, negara kita ni lebih elok dibanding dengan negara lain. Masuk dalam kategori sifat dia. Kita bukan mengaji sifat orang saja. Sifat nationality, kebangsaan, patriotisme. Kita lebih baik dibanding negara lain, betul tak? Betul tak betul? Tak ada patriotisme langsung. Betul tak? Bila kata bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa kita lebih baik daripada bahasa lain, betul tak? Tapi ada juga tak mau cakap bahasa Melayu, tak ada patriotisme. Itu dia. Itu standard, grade, level baras yang kita letak, kita hanya letak. Tetapi pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang itu grade-nya. Yang ni, bila kita faham ni, tak ada kata ni, aku lebih baik pada hang lebih buruk daripada aku, hang lebih bodoh daripada, tak ada sifat tu. Bila kita tahu grade standard yang Allah letak. Ini bila Allah sebut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ni kita letak ni, kita ni, kulit sawo matang ni. Kuning asal, satu kuning elok. Betul tak? Muhab belah tu, Kenya, Uganda, Afrika Selatan, Mauritania. Betul tak? Mozambik. Betul tak? Semua tu apa dah? Hira apa orang kata hira ni? Di Kelantan tak apa? Betul tak? Hira tu hitam tu tak? Kita lebih memilih yang putih daripada yang hitam tu tak? Itu ukuran standard kita letak. Tapi pada Allah SWT bukan warna yang menjadi pilihan. Tidak adalah yang lebih Arab dibanding orang yang ajam yang bukan Arab. Tidak lebih. Tapi pada standard Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang paling cantik, dia punya mata dia tu sumpah macam mata tu macam mata kucing tu sebelah biru sebelah merah. Betul tak? Kulit putih punya langsat, rambut ikan mayang. Pada Allah kata apa? Yang paling mulia, paling baik, paling tinggi darjat di kalangan kamu di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Keturunan baik, anak panglima. Tapi dia tak menepati kehendak yang dikatakan sebagai takwa. Takwa kepada Allah SWT saudara, melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menjauhkan segala larangan Allah. Bila yang itu tak ada, keturunan apapun dia tak jadi bagus. Ini standard Allah SWT letak. Kan standard kita manusia. Kulit warna putih, oh nak cari menantu pun warna putih punya langsat. Tidak. Bilal bin Rabah, kita baca sirah dah. Untuk guru kita pun cerita banyak. Bila Nabi Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal. Warna kulit hitam. Tidak. Tapi karena takwa dia lebih pada Allah SWT, Rasulullah sebut kata, aku dengar tapak kakimu wahai Bilal masa aku Mi'raj. Itu dia ajaran standard dari Allah. Yang paling mudah insya-Allah tu bukan hak kulit mulus, cantik, putih, bersih, licin, keturunan bagus, harta banyak, pangkat tinggi, jawatan bagus. Tak. Takwa pada Allah SWT. Kulit kuning langsat ni semua ya. Semua cacing dengan ulat bahan dia. Anak tinggal apa dia? Itu yang jadi ukuran standard bagi Allah SWT. Jadi bila Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim dalam keadaan yang seelok-elok bentuk rupa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjadikan menciptakan sesuatu yang apa ada di antara kaum ini tidak dalam keadaan yang sia-sia. Allah cipta segala-galanya itu tak ada. Ya. Maknanya kita dicipta ni dalam keadaan rupa elok. Habis itu ada orang tanya, Ustaz, macam mana pula ni kalau ada orang yang IQ, anak cacat? Kita timbul soalan itu. Orang tanya ada yang tangan dia tak betul macam kebanyakan orang lain dia cacat. Itu kita nak kata macam mana? Betul tak? Nak kata macam mana? Nak kata tu Allah kata ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cacat dalam mata tubuh badan misalnya contoh OKU.
Tak berupaya daripada kecil anak bersalin itu sampai besar kadang-kadang. Ya, arwah kadang-kadang meninggal awal, kadang-kadang sampai pada peringkat manja dan juga tua. Nampak macam mana? Bila Allah kata bahwasanya sebenarnya kami telah menjadikan manusia ni dalam bentuk yang seelok-elok rupa bentuknya, lebih elok. Yang pertama, elok daripada rupa kejadian binatang yang membedakan kita dengan manusia dan haiwan. Kemudian kita kata macam mana elok? Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita hak sihat tubuh badan ni, hak pancai juga anggota tubuh badan kita ni elok. Allah nak uji dengan beberapa kerat di kalangan saudara kita ni yang ada anak atau keturunan yang cacat, untuk menjadi apa? Ujian bagi kita. Menjadi ujian bagi kita supaya kita renung. Kita mengaji sains dekat sekolah tak? Dulu kan, bila kita sekolah menengah kita mengaji dalam bidang biologi tu kan. Allah Subhanahu Wa Taala dah buat dalam di atas muka bumi ini elok bentuk penciptaan dengan segala-galanya. Bila kita masuk makmal, kita masuk library, kan? Kita masuk dalam makmal, cikgu kata apa? Pi putih, daun-daun kayu, daun pokok, bunga, segala bunga bawa mai ke sekolah. Kita nak cek saja, kita nak bubuh tu bawah topok, bawah mikroskop kita kat sekolah. Kita nak tengok sekali lagi dia punya daun bawah tu dia ada spora dia kan? Nak cek. Bunga tu elok. Kita petik bunga tu untuk apa? Untuk jadikan teladan panduan iktibar untuk kita ni. Kita nak tahu lagu mana bentuk bunga, macam mana dia punya penyebaran bunga tu. Melalui angin, melalui pendebungaan dia, dengan spora dia. Kita nak cek. Kita petik beberapa pokok kuntung bunga tu untuk menjadikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi Allah jadikan beberapa orang tu yang tak cukup dalam bentuk rupa atau normal macam orang biasa untuk menjadikan iktibar kepada kita. Bukan bermakna dia tak sempurna kepada kita. Dia tak. No, kita tengok muhat tahun lepas. Tadi Quran, musabaqah tilawah Quran antarabangsa. Hak Malaysia menang tu. Nampak tak nampak mata? Buta kan? Tak nampak mata kan? Nombor apa nampak? Nombor apa? Nombor sah? Nuhat celik-celik lain tak boleh? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sia-sia. Allah tak bagi nampak mata ada, tapi hati dia lebih terang daripada hati kita. Itu dia dalam kita tengok bila Allah sebut ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maknanya kita tengok, jangan kita tengok oh sempurna. Itu standard yang kita letak. Bila Allah kata dia sempurna, maknanya kita kena faham apa yang Allah sebut itu sempurna. Bukan lalu faham kita. Ini dia kita kena tengok ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian selepas daripada itu, radadnahu asfala safilin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan dikembalikan kita ni semua ni kepada tempat ya. Kepada tempat keadaan yang paling asfala safilin, yang paling ke bawah sekali, yang paling rendah sekali. Selepas Allah jadikan kita dengan bentuk yang begitu rupa tadi. Allahumma salli alaihi wasallam. Melainkan siapa saja di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jadikan dalam bentuk rupa yang elok seelok-eloknya, sebaik-baiknya. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Ya. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Melainkan orang-orang yang beriman, kemudian mereka juga beramal saleh. Bukan kata beriman saja, beramal saleh. Hari ini yang mengaku ni, awak ingat kamu saja seorang yang beriman. Kami pun beriman juga. Beriman tak cukup, dia mesti beramal soleh. Tak cukup beriman saja, kena beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka ganjaran ajrun ghairu mamnun. Ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terputus-putus, yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yukadzibuka ba'du bid-din. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tanya balik, fama yukadzibuka ba'du bid-din. Maka oleh kerana itu, apa yang menyebabkan daripada mereka itu mendustakan kamu wahai Muhammad tentang apa yang kamu sebut ni, ba'du bid-din, tentang
hari pembalasan kemudian, iaitu hari agama ni, yang macam kita sebut dalam Al-Fatihah kita, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Padahal kita baca sebut situ Malik Yaumiddin, Raja hari di agama. Jadi hari agama tak mana tu? Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala akan balas segala-galanya di yaumil mahsyar, Yaumiddin, hari pembalasan. Sebab tu bila kita baca makna dia, kita baca itu yang menguasai hari pembalasan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan balas segala-galanya di sana. Tak ada siapa yang tercicir, tak ada siapa yang tertinggal. Apa yang dibuat dilakukan, apa yang tak dibuat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap, akan mengira begitu dengan seadil-adilnya. Sebab itu disebut sebagai Maliki Yaumiddin. Maka di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut begitu, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Ya. Pasal apa lepas tu sampai mendustakan lagu tu ni? Selepas turun datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan segala gambaran, keterangan, bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan syariat, dengan agama ini. Kenapa masih ada lagi yang mendustakan? Masih apa lagi? Mereka ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Ya. Maka oleh karena itu, last kali Allah tanya, Alaisa Allahu bi'ahkamil hakim. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala itulah hakim yang paling adil, yang paling mempunyai hikmah bijaksana, yang paling adil seadil-adilnya? Allah tanya begitu. Maknanya dah apa bila dia cerita ada segala keterangan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala, Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebaik-baik hakim, seadil-adil hakim? Maknanya Allah akan ambil kira semua apa yang kita lakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala datang ke bumi. Allah tak akan lepaskan sedikit. Baik lagu baik, buruk lagu buruk. Ya. Iaitu yang kata sebagai ahkamil hakim, hakimin. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha yang seadil-adil. Adil Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap sebagai Rahman dan Rahim. Tetapi adil manusia, mana yang hanya support, yang dukung, hak sokong, betul tak? Hak kawan dengan kita, yang tu saja, betul tak? Kalau tak kawan kita, dia bukan dulu kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tengok, yang kufur ingkar kepada Allah, derhaka kepada Allah, Allah tetap beri juga. Sebab Allah bersifat dengan Rahman dan Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ingat dari balik kepada apa yang kita sebut tadi, ya. 4 daripada huruf isti'la tu mesti kita kena ingat. Apabila kita baca nanti, kita boleh kita praktikkan dalam bacaan kita. Kemudian seterusnya masuk 3 juga daripada huruf hijaiyah kita tu, masuk 3 hak yang besar, kemudian hak besar, kemudian hak kecil bawah sekali, ya. Baris daripada huruf isti'la tu mesti kita kena cak bila berbaris dhammah dia lebih tebal, kemudian bila berbaris fathah dia agak tebal, kemudian dia bila berbaris sukun sakinah tu dia mati, dia agak turun bawah sikit, kemudian bila berbaris kasrah baris di bawah sekali, dia mesti paling bawah, paling nipis. Paling nipis maksudnya daripada istilah tebal tu dia paling nipis lah, ya. Jangan pula kita baca nipis kat sini, maksud dia supaya macam apa nama kita baca supaya macam tarkib nipis tu, bukan dia. Itu tarkib memang dia bacaan yang nipis ni daripada hak tebal, ya. Mana dia yang paling kecil. Ihdinas siratal mustaqim, jangan cikau sangat nipis, mustaqim baca biasa baca, ya, mustaqim, ya. Jangan sampai tebal sangat kita baca. Bila kita pasal apa dia kena dalam setengah lagu malam baca tebal, pasal apa kita baca nipis ni? Kita sebutlah daripada sifat yang kita baca tadi tu. Ada asbab dia, pasal apa? Makan kita mesti ada asbab. Baca lagu ni pasal apa mesti ada asbab, ya. Ini berdasarkan pemahaman kita bila kita ada bersebutkan asbab lagu. Mana dia ada pasal kita buat. Ya, jangan sampai tak ada pasal tak tahu pula lah. Macam dengan orang baca betul kan? Boleh lah, tapi dia tak menjadi kuat untuk kita ni dalam kita beramal ni, ya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati merahmati kita semua ni. Moga-moga kita bukan hanya sekadar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, namun selepas daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi juga sebagai orang yang beramal saleh. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya akan sentiasa memberikan kepada kita rahmat barakah sepanjang masa. Ya, daripada start kita hidup di dunia ini sampailah ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat insyaallah. Ya, rasanya cukup sekadar itu saja malam ini, kita akan belajar sangat ya. Jadi makan misi pula tadi. Ya, nanti situ lah. Insyaallah Allah SWT. Ya. Jadi walaupun sikit kita baca malam ini mudah-mudahan menjadi aktibar pengajaran kepada kita. Ya, moga-moga di masa yang hadapan yang lain kita akan sambung turunnya kepada surah yang seterusnya. Sebab bawah ni pun nak baca panjang sikit, saya kita belajar pula sedikit bila kita dah menjadi panjang ini ya. Jadilah sementara waktu ni pun masuk dari fidas lebih banyak dah itu ya. Kita maaflah kepada ayah-ayah semua, tuan-tuan yang ada depan. Jadi sekadar itu sajalah untuk malam ni. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap di atas kelemahan saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf kepada tuan-tuan guru, para asatizah yang ada di hadapan ni. Ya, mana salah silap yang mungkin ada terkasar bahasa atau tidak kata. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah melalui rezeki yang panjang. Pada minggu hadapan kita sambung lagi pada surah seterusnya, iaitu surah Al-Alaq insyaAllah ya. Jadi sekali itu saja. Kita tambahkan kelas kita malam ini dengan baca tasbih kifarah dari Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.